Kedua belah keningnya tertutup mata, hujung dagunya sampai ke dada, pipinya menggelebih sampai ke bahu. Sekali pandang macam telinga gajah. "Siapa kamu?" tanya TJ sekali lagi. Lelaki tu tak menjawab dan dengan sekelip mata tubuhnya jadi tinggi melepasi pokok besar yang ada dekat situ. Pandangan TJ dilindungi oleh tubuhnya yang berwarna putih macam awan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa semua. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 126 hingga 128, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. TJ terus mulakan kerja mengorek pasir guna pelepah kelapa. Tak lama kemudian, "Tama, tangan kiri aku dah keluar," kata Koja Lisut. TJ terkejut. Macam mana tangan kiri Koja Lisut yang keluar? Sebab dia korek sebelah kanan. Sepatutnya tangan kanan yang keluar dulu. TJ termenung, fikirkan keanehan tu. Setiap kali tangan kiri Koja Lisut berpusing, pasir yang berada sekeliling tengkuknya bergerak sampai kedua belah bahunya timbul di permukaan pasir. Tiba-tiba, "Tok! Tolong!" TJ tikam pelepah kelapa atas pasir. Kaki dia macam ditarik sesuatu, terbenam dalam pasir sampai ke paras lutut. Pasir sekitar tempat TJ berdiri tu menjunam ke bawah, macam jatuh ke dalam gaung yang dalam. TJ jadi panik dan terus berpaut pada pelepah kelapa. Kemudian dengan tenang, Datuk TJ pegang tangan TJ dan terus tarik dia keluar dari pasir tu. Seluruh tubuh TJ terasa terawang-awangan di udara. Lepas 5 minit TJ duduk atas pasir, Datuk dia ajak pergi tolong keluarkan Koja Lisut tu. Lepas tarik Koja Lisut keluar dari pasir, mereka heret dia ke sungai. Sampai sungai, mereka humban dia ke lubuk yang ada buaya tu. Mula-mula TJ risau jugalah, takut Koja Lisut kena makan buaya. Tapi lepas Datuk dia yakinkan yang Koja Lisut akan selamat, mereka terus humban Koja Lisut dalam lubuk tu. Pada boom, Koja Lisut menjerit minta tolong. Terkapai-kapai dia nak imbang tubuh dia supaya tak tenggelam. Masa Koja Lisut tengah terkapai-kapai tu, timbul seekor buaya dekat tepi dia. Lagi kuatlah jeritan Koja Lisut. Sedaya upaya dia jauhkan diri dari buaya dan cuba berenang ke tepi sungai. "Kamu tengok Tama, dia dah boleh gerakkan kedua kaki dan tangannya," kata Datuk TJ. Buaya dah mula buka mulut sambil ekornya terus pukul permukaan sungai. Koja Lisut tenggelam timbul dalam alun air tersebut. Nampak dah tercungap-cungap. Buaya yang berada atas permukaan air terus menyelam ke dasar lubuk. TJ dah risau, takut buaya tu serang Koja Lisut dari dalam sungai. Datuk TJ terus duduk bersila atas pasir dengan kedua belah tangannya berada atas tempurung lutut. Kemudian dia tahan nafas. Mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Lepas habis baca, Datuk TJ terus tepuk pasir dan bangun, bergerak menuju ke sungai. Dia berdiri dekat tengah arus sungai dengan kedua belah tangannya cekap pinggang. Kemudian Datuk TJ bongkokkan badan sampai seluruh mukanya terkena air sungai yang mengalir. 3 kali Datuk TJ buat macam tu. Lepas tu dia berdiri sambil depakan kedua belah tangannya dan bersuara, "Terkunci mulutmu dari binasakan anak Adam. Patuhilah engkau dengan hukuman aku."
Lepas tu Datuk TJ jentik permukaan air 3 kali dan suruh TJ pergi tarik Koja Lisut ke tepi sungai. Mula-mula TJ takut nak pergi, tapi lepas kena marah dengan datuk dia, terpaksa juga dia pergi. Masa TJ hulurkan tangan nak capai badan Koja Lisut tu, tiba-tiba buaya timbul dekat sebelah kanan dia. Cepat-cepat TJ patah balik ke tepi sungai. Datuk dia suruh pergi tolong juga. Dengan perasaan takut, TJ pergi ke tengah sungai semula. Datuk TJ bersuara pada buaya tu, "Kemari kamu, aku dah takluki kamu. Mulut kamu terkatup rapat, kekuatan kamu jadi lemah. Kamu hanya dengar cakap aku saja. Sekarang kamu kemari duduk dan jemurkan badan kamu di pasir." Buaya yang timbul sebelah kanan TJ tadi merangkak atas pasir dan berhenti depan Datuk TJ. "Kamu duduk dekat sini," kata Datuk TJ. Buaya tu gerakkan ekornya perlahan, macam faham apa yang Datuk TJ kata. Datuk TJ letakkan kaki kirinya atas kepala buaya tu. Kemudian dia terus terjun ke sungai, pergi tolong TJ tarik Koja Lisut ke tepi sungai. Koja Lisut terus dibaringkan atas pasir. Datuk TJ lurutkan kaki Koja Lisut dengan daun keladi 3 kali. Lepas tu dia campak Koja Lisut ke lubuk buaya tadi 3 kali juga. Bila Koja Lisut dah tak bermaya, barulah Datuk TJ pikul dia bawa ke pondok dan dibaringkan atas pucuk pisang. Koja Lisut terus pengsan dekat situ. "Sekarang kau ikut aku bawa gayung upih," kata Datuk TJ. TJ terus capai gayung upih dan ikut datuk dia menuju ke tempat buaya tersadar tadi. Sampai dekat sana, Datuk TJ terus buka mulut buaya luas-luas guna kayu. Lepas tu dia katupkan semula. Air liur buaya yang meleleh di kiri kanan, Datuk TJ terus ambil air liur tu guna gayung upih. "Tunggu, kejap lagi aku bebaskan kamu," kata Datuk TJ pada buaya tu. Lepas tu Datuk TJ ambil sejemput pasir yang berada bawah perut buaya, lalu digaulkan dengan air liur buaya tadi. "Mari balik ke pondok," kata Datuk TJ. Mereka pun melangkah menuju ke pondok semula. Tanpa buang masa, Datuk TJ terus gosok seluruh badan Koja Lisut termasuk bibir dan telinga dengan air liur buaya tu. Kemudian Datuk TJ suruh TJ ambil bungkusan kain hitam. Dalamnya ada 7 putik manggis. Datuk TJ ambil sebiji dan suruh TJ tumbuk sampai hancur. TJ ambil putik manggis tu, dia tumbuk dengan batu sungai sampai hancur. Lepas tu Datuk TJ suruh sumbat dalam mulut Koja Lisut. Rasa kelak dan pahit dari putik manggis tu membuatkan Koja Lisut mengerutkan dahi sampai nak termuntah. Datuk TJ bersuara, "Telan Koja, jangan luahkan. Kalau kamu muntah, kamu terpaksa duduk lama dekat sini." Kemudian Datuk TJ suruh hancurkan sebiji putik rambutan. Lepas hancur, dicampurkan dengan air pinang. Lepas tu disapukan ke seluruh badan Koja Lisut. Cuma sikit saja disuapkan ke mulutnya. Bila dah selesai, TJ kena korek lubang dekat tempat mula-mula Koja Lisut ditanam tadi. Bila dah siap, mereka berdua usung Koja Lisut dan campakkan ke dalam lubang yang dah digali tadi. Lepas timbus Koja Lisut dekat situ, Datuk TJ ajak TJ ke tepi sungai. Sampai dekat tepi sungai, Datuk TJ berdiri dekat hujung muncung buaya. 3 kali Datuk TJ urut muncung buaya dan 3 kali dia tepuk pasir. Lepas tu dia baca sesuatu dan bersuara, "Sekarang kau dah aku bebaskan. Kita tak bersahabat lagi buat masa ni. Dalam tempoh kita tak bersahabat ni, kau boleh musnahkan kaum keluarga dan kawan-kawan aku." Selesai je Datuk TJ bercakap, dia terus lompat ke kanan. Buaya tu terus ngangarkan mulutnya luas, bergerak ganas atas pasir dengan ekornya memukul ke kiri dan ke kanan. Buaya tu terus merangkak ke sungai dan terus menyelam ke lubuk. Datuk TJ bersuara, "Untuk petang ni dah selesai. Kita kena buat perkara yang sama 2 petang lagi." Mereka mula melangkah menuju ke pondok. "Malam ni ada kerja yang lebih hebat dari apa yang kita buat petang ni," kata Datuk TJ sambil duduk depan pondok. Menurut Datuk TJ, kalau ikut petuanya, Koja Lisut mesti ditanam dalam pasir 3 hari 3 malam berturut-turut, dibuang ke lubuk buaya 3 petang berturut-turut, 3 malam mesti didekatkan dengan unggun api, kemudian dimandikan dekat lubuk waktu tengah malam. Menjelang maghrib, TJ dengan datuk dia dah siapkan 3 longgok kayu mengelilingi kepala Koja Lisut yang tubuhnya terbenam dalam pasir tu. Sebelum tu, seluruh muka Koja Lisut dilumurkan dengan sejenis minyak dari ramuan buah jambu batu, daun kunyit, santan kelapa, buah gelugur dan ubi keledek untuk elakkan muka dan leher Koja Lisut terbakar dan untuk halau nyamuk dan serangga lain. Masuk je waktu maghrib, Datuk TJ terus suapkan 3 biji bertih ke mulut Koja Lisut. Lepas tu mereka berdua pergi solat maghrib. Lepas solat isyak, Datuk TJ suruh TJ pergi bakar kayu api yang mereka longgokkan tadi. TJ takut nak pergi seorang-seorang. Datuk dia paksa juga.
Terpaksalah TJ pergi. Bawa botol air sekali. Kalau Khoja Lisut nak minum air nanti, kata Datuk TJ. Dengan perasaan yang agak cemas, TJ terus pergi dan bakar longgokan kayu pertama, kemudian beralih ke longgokan kedua dan ketiga. Kawasan sekitar jadi terang benderang. TJ berdiri tak jauh dari Khoja Lisut. Lebih kurang sejam api itu menyala, TJ terdengar suara jeritan Khoja Lisut. Bahang api dari kiri kanannya membuatkan Khoja Lisut kepanasan. Kulit muka dan lehernya jadi merah. TJ duduk atas sebatang kayu. Kepala Khoja Lisut dah terlentuk atas pasir. 2-3 kali TJ tersengguk-sengguk mengantuk, antara sedar dengan tak. TJ terasa macam ada sesuatu bergerak dekat belakang dia. Perlahan-lahan TJ ambil dahan yang hujungnya dah jadi bara dan pusingkan badan nak tengok apa yang berada dekat belakang dia. TJ nampak ada seekor harimau tengah duduk mencangkung ke arah dia. TJ halakan kayu yang berbara ke arah harimau tu. Harimau terus mengaum dan beredar dari situ. Bila TJ pusing ke depan semula, dia nampak seekor ular besar hitam panggungkan kepala ke arah dia. TJ halau guna kayu berbara tadi. Ular tu segera beredar. Tiba-tiba TJ terdengar ada sesuatu bergerak dari sebelah kanan, diikuti dengan bunyi orang batuk. TJ toleh ke kanan dan nampak seorang lelaki dengan wajah yang amat hodoh terpacak dekat situ. TJ tanya, "Siapa kamu?" Lelaki yang separuh wajahnya mengerutu macam kulit katak puru tu hanya tersengih. Giginya besar dan bentuknya macam gigi buaya. Kedua belah keningnya tertutup mata. Hujung dagunya sampai ke dada. Pipinya menggelebih sampai ke bahu. Sekali pandang macam telinga gajah. "Siapa kamu?" tanya TJ sekali lagi. Lelaki tu tak menjawab dan dengan sekelip mata tubuhnya jadi tinggi melepasi pokok besar yang ada dekat situ. Pandangan TJ dilindungi oleh tubuhnya yang berwarna putih macam awan. TJ jadi cemas dan cuba pandang ke arah lain, tapi leher terasa keras dan tegang, tak boleh digerakkan ke mana-mana. Boleh pandang depan je. TJ terus baca beberapa pontong ayat Quran. Bacaannya tak teratur dan banyak yang silap. TJ menjerit minta tolong. "Tolong Tok, tolong!" Lepas tu dia berhenti kejap. Nafas jadi sesak dan badannya terus menggeretar. "Tok, tolong! Tok, tolong saya!" Tiba-tiba bahu TJ dipaut dari arah sebelah kanan. "Kenapa Tan Ma?" Datuk TJ keheranan. Dia tengok depan belakang, kiri dan kanan. TJ bersuara, "Tadi ada makhluk ganjil kacau saya Tok. Aku ada dekat kamu, sebaik saja kamu berhenti menjerit kali kedua. Tapi aku tak nampak apa-apa." Makhluk tinggi depan TJ dah gaib entah ke mana. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ keluarkan Khoja Lisut dari lubang. Kena buat sebelum matahari terbit. Setengah jam jugalah TJ nak keluarkan Khoja Lisut dari lubang tu dan bersihkan pasir yang melekat dekat tubuh dia. Keadaan Khoja Lisut memang tak bermaya. Dari bahagian leher sampai ke bawah tubuhnya nampak pucat. Dari leher ke muka nampak merah menyala. Khoja Lisut dibaringkan atas pasir. Lepas tu Datuk TJ buka cawat yang balut bahagian kemaluannya. Masa ditanam dalam tanah tadi, tubuh Khoja Lisut tak berpakaian kecuali bahagian kemaluannya saja. Cawat tu dibuat dari seludang kelapa. Datuk TJ ganti cawat seludang kelapa dengan cawat pucuk pisang. Lepas siap tukar cawat baru, mereka usung Khoja Lisut ke lubuk semula. Bila air sungai dah capai paras ketiak, TJ segera ke tepi. Tinggal Datuk dia seorang-seorang pikul tubuh Khoja Lisut tu. Setapak demi setapak Datuk TJ melangkah ke lubuk. Akhirnya mereka berdua tenggelam ke dasar lubuk. TJ perhati keadaan tu dari tepi sungai. Tiba-tiba buaya keluar dari lubuk, lalu melompat atas pasir dan terkapar dekat situ. Di bawah cahaya bulan yang sama-sama, TJ nampak air dekat permukaan lubuk tu berpusing dengan ligat. Buaya yang berada atas pasir tak bergerak macam patung. Tiba-tiba, "Allahu Akbar!" TJ terus perhati ke permukaan lubuk buaya, tapi tak nampak sesiapa pun dekat situ. Sekali lagi terdengar, "Allahu Akbar!" Serentak dengan tu, Datuk TJ terus melonjak keluar dari dalam air setinggi 10 kaki. Datuk TJ melayang-layang atas udara kejap. Lepas tu jatuh dekat tepi buaya yang tersadai atas pasir tu. Tak lama kemudian, terdengar bunyi gelombang air yang amat kuat. TJ terus pandang ke arah lubuk. Air dekat situ bergulung-gulung macam ombak dan terus memancut tinggi melepasi pokok-pokok yang terdapat dekat bibir sungai. Pancutan air tu sebesar batang kelapa. Dalam pancutan air tu, TJ nampak ada lembaga manusia. "Syukur. Siapa dia tu Tok?" "Itulah Khoja Lisut,"
Pancutan air dari lubuk berhenti. Tubuh Khoja Lisut yang melayang di udara akhirnya jatuh betul-betul dekat hujung ekor buaya. Datuk TJ segera mendekati Khoja Lisut. 3 kali dahi Khoja Lisut ditepuknya dan Khoja Lisut terus terbatuk. Dia tersedar dari pingsan. Kemudian Datuk TJ pegang ekor buaya lalu diletakkan atas dada Khoja Lisut. 3 kali Datuk TJ buat macam tu. Lepas tu Khoja Lisut diseret ke dalam sungai untuk dimandikan. Lepas mandi, Khoja Lisut tak boleh pijak tanah. Datuk TJ terpaksa pikul dia dan melangkah mendekati buaya. Datuk TJ bersuara, "Dah sampai masanya kamu balik ke sarang. Malam esok aku pinjam kamu lagi." Datuk TJ hentakkan tumitnya 3 kali atas pasir. Lepas tu buaya terus bergerak menuju ke lubuk. Mereka menuju ke pondok semula. Lepas Datuk TJ tembus tubuh Khoja Lisut separas leher, dia masuk ke pondok. Sementara tunggu masuk waktu subuh, Datuk TJ buat ramuan tradisional dari daun kayu. Lepas solat subuh, Datuk TJ baca Al-Quran. Sebaik saja matahari muncul di kaki langit, Datuk TJ suruh TJ tutup kepala Khoja Lisut dengan daun kering yang jatuh dalam keadaan terlentang. Bila matahari dah tinggi separas pokok kelapa, daun kering yang ada atas kepala Khoja Lisut tu TJ pungut dan buang ke sungai. Malam kedua TJ tak teman Datuk dia, tapi dia kena datang pada waktu Zuhur, Asar dan Maghrib untuk solat berjemaah dengan Datuk dia. Kena bawa makanan sekali. Masa berlalu. Petang ke-7 TJ datang ke pondok. Lepas solat asar, mereka minum petang dekat luar pondok. Khoja Lisut yang terbenam dalam pasir separas leher tersenyum je ke arah TJ. Keadaannya dah banyak berubah. Dia nampak segar dan kepalanya tak lagi terkulai atas pasir. Khoja Lisut bersuara, "Tama, bawakan kopi ke sini. Boleh bagi dia minum, Tok?" "Boleh." TJ segera tuangkan kopi ke cawan dan melangkah menuju ke arah Khoja Lisut. TJ hulurkan air kopi ke mulut Khoja Lisut. Baru 2 teguk, Khoja Lisut tersedak dan terus termuntah darah. "Cukup Tama, cukup," kata Datuk TJ sambil berlari ke arah TJ. Dekat tangan Datuk TJ ada daun buluh kering dan terus dilekapkan ke leher Khoja Lisut, dan Khoja Lisut pun berhenti dari muntah darah. Kemudian Datuk TJ urut bahagian belakang leher Khoja Lisut beberapa kali. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ teman Khoja Lisut kejap. Dia nak balik rumah, ambil kain, selimut dan barang-barang lain. Sebelum Datuk TJ balik, dia bisikkan sesuatu pada Khoja Lisut. TJ tak tahu apa yang Datuk dia bisikkan. Kemudian Datuk dia berdiri depan TJ dan bersuara, "Kamu jaga dia baik-baik. Kalau ada buaya timbul, kamu halau dengan ni." Datuk TJ bagi buluh kuning yang dah diruncingkan pada TJ. Lalu dia cacakkan atas tanah depan pondok dan terus beredar dari situ. Tak lama kemudian, ada sepasang gagak turun lalu mengais-ngais pasir depan Khoja Lisut. Pasir yang dikais terus terkena muka Khoja Lisut. Ada beberapa ekor yang lain terus bertinggi atas kepala Khoja Lisut. TJ jadi cemas bila tengok burung gagak tu patuk kepala Khoja Lisut. Rambut Khoja Lisut terus tercabut dan jatuh bertaburan atas pasir. Yang peliknya, Khoja Lisut diam je. TJ tepuk tangan nak halau gagak-gagak tu, tapi tak berjaya. Semakin rancak dia tepuk, semakin rancak pula suara gagak tu. Tak boleh jadi ni. TJ ambil kayu nak baling dekat gagak tu. Belum sempat TJ baling, dia terdengar suara Datuk dia berdeham. Tak jadi dia nak baling. "Nanti dulu Tama," kata Datuk TJ. Menurut Datuk TJ, kejap lagi burung gagak tu mesti pergi. Burung-burung tu tak ganggu Khoja Lisut. Dan sebenarnya Datuk TJ tak balik pun ke rumah. Dia pergi cari sebekas pokok dan daun 1000 kapit anak. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ pergi jerang air panas. Bila air dah masak, Datuk TJ suruh TJ buat secawan kopi tanpa gula. 2-3 helai daun 1000 kapit anak dipetik dan dimasukkan dalam cawan kopi dengan beberapa cubit garam. Sebahagian daripada air panas tu dituangkan ke dalam baldi kecil yang dibuat dari tanah liat macam periuk tanah. Kemudian batang dan daun 1000 kapit anak dimasukkan ke dalam baldi tanah tu. Lepas siap kopi tu, Datuk TJ suruh TJ bagi kopi tu pada Khoja Lisut. Mula-mula Khoja Lisut tak nak minum, takut dia termuntah lagi. Dia ludah muka TJ. TJ jadi marah, tapi bila kenangkan Khoja Lisut masih dalam rawatan, dia bersabar. Cuma dia bertindak agak kasar sikit. TJ kepik kepala Khoja Lisut dekat celah peha, sebelah tangan tekan rahang sampai mulut Khoja Lisut terbuka, sebelah lagi tangan dia tuang air kopi ke dalam mulut dia. Lepas bagi Khoja Lisut minum air kopi tu, TJ kena gali pasir pula. Mesti siap sebelum masuk waktu maghrib. Malam ni Datuk TJ nak selesaikan semuanya. TJ ambil cangkul dan gali pasir di sekeliling Khoja Lisut.
Lepas siap gali, TJ keluarkan Koja Lisut dari situ. Cuaca mula sama-sama. Matahari nampak separuh di kaki langit. Dalam cuaca sama-sama tu, Datuk TJ berlari-lari anak ke arah TJ. Bila sampai dekat TJ, Datuk dia terus campak baldi yang berisi pokok dan daun 1000 kapit anak pada TJ. Nasib baik TJ dapat tangkap. Datuk TJ terus berlari menuju ke sungai. TJ ingat Datuk dia nak buat apalah. Rupanya Datuk dia nak mandi. Lepas mandi tu, Datuk TJ suruh TJ pula terjun ke dalam sungai. Guna kain basahan yang Datuk dia bagi ni, TJ terpaksa mandi seorang diri dekat sungai yang ada buaya dalam suasana senja ni. Lepas mandi dan ambil air sembahyang, TJ ke pondok semula. Dalam pondok, pelita minyak tanah dah dipasang. Koja Lisut terbaring dekat sudut pondok sambil peluk baldi tanah. Datuk TJ pula duduk bersila tengah pondok menghadap sejadah. Selesai solat maghrib, Datuk TJ suruh hidupkan api dekat halaman pondok. Lepas siap semua kerja tu, mereka solat isyak. Lepas solat isyak, TJ kena rebus batang dan daun 1000 kapit anak pula. Sementara tunggu air rebusan mendidih, TJ masuk ke pondok, duduk dekat tepi Datuk dia yang tengah urut badan Koja Lisut. Bila air rebusan dah mendidih, TJ angkat dan letak atas tanah. Tak lama kemudian, Datuk TJ keluar dari pondok bawa Koja Lisut atas bahunya. Perlahan-lahan Datuk TJ letakkan Koja Lisut atas pasir. Lepas tu, Datuk TJ terus ke belakang pondok, ambil kayu dan campakkan ke dalam api yang tengah marak tu. Bila Datuk TJ dah puas hati dengan cahaya api tu, perlahan-lahan dia dirikan Koja Lisut sambil suruh TJ jirus air rebusan daun 1000 kapit anak pada kedua belah tempurung Koja Lisut. Lebih kurang dekat 10 minit TJ jirus, Koja Lisut dah boleh berdiri tegak. Lepas tu, Datuk TJ suruh dia melangkah perlahan-lahan. Setiap kali melangkah, kena baca bismillah dan selawat Nabi. Bila Koja Lisut melangkah, Datuk TJ suruh TJ pukul kaki Koja Lisut dengan batang 1000 kapit anak sekuat hati. Kemudian Datuk TJ pandang Koja Lisut dan bersuara, "Mula-mula kamu berjalan, kemudian lari dan elak kaki kamu dari kena pukul dengan tamah. Kamu faham tak?" "Faham." "Bersedia. Mulakan Koja." Koja Lisut mula melangkah. TJ terus pukul kaki Koja Lisut dengan batang 1000 kapit anak sekuat hati. Ada yang Koja dapat elak, ada yang tak elak. Sampai Koja Lisut terlupa yang dia sakit sebelum ni. Dia terus berlari dengan kencang. TJ pun penat nak kejar dia. Kalau berhenti, Datuk dia marah pula. Terpaksalah mereka berdua berlari. Disebabkan terlampau penat, TJ pitam dan terus tak sedarkan diri. Bila dia buka mata, hari dah cerah. Datuk dia tengah duduk bersipuh dekat depan. Perhati Koja Lisut berjalan dengan senang hati dekat halaman pondok. Alhamdulillah, dia dah sembuh dari sakitnya. Dah boleh jalan macam biasa. Untuk pulihkan tenaga yang hilang, Datuk TJ suruh TJ minum air dari daun yang dibuatnya. Setengah jam kemudian, badan TJ terasa segar. Datuk TJ panggil Koja ke pondok. Bila Koja Lisut datang, baru TJ nampak wajah sebenar Koja Lisut ni. Dia seorang lelaki yang tampan dan gagah. Dari bentuk tubuh dan wajahnya, memanglah layak dia pegang gelaran sebagai seorang guru silat. Ciri-ciri seorang pendekar memang ada pada dia, tapi disebabkan kurang sabar, ilmunya tercabar. "Koja, janji aku dengan kamu dah selesai," kata Datuk TJ. Koja Lisut tertunduk. Wajahnya nampak sedih. Lepas tu Datuk TJ ajak TJ keluar dari pondok. "Biarkan Koja Lisut dekat situ sorang-sorang. Biarkan dia menangis," kata Datuk TJ. Lebih dari setengah jam TJ dengan Datuk dia berada dekat luar pondok. Barulah Koja Lisut datang. Kali ni wajahnya nampak riang. Dia berdiri depan Datuk TJ dan terus peluk Datuk TJ. Koja Lisut nak balas budi Datuk TJ, tapi macam biasa, Datuk TJ tak nak apa-apa. Dia suruh Koja Lisut bersyukur dan berterima kasih pada Allah je. Lepas tu Datuk TJ ajak Koja Lisut pulang ke rumah. TJ pula dia suruh timbus lubang dan padamkan api dengan air. TJ hanya pandang je Datuk dia dengan Koja Lisut melangkah tinggalkan dia. Lepas tu TJ ambil cangkul dan mulakan tugas menimbus lubang. Dekat sejam jugalah nak timbus lubang tu. Kemudian nak kena padamkan bara api pula. Termenung kejap TJ, fikir macam mana nak bawa air sungai ke tempat bara tu. Tiba-tiba Koja Lisut datang. Dia dah minta izin dari Datuk TJ nak tolong TJ ni. Koja Lisut suruh padam api bara tu guna pasir je. Koja Lisut pun mula cangkul pasir dan timbus ke bara api. Lepas siap, mereka berjalan pulang ke rumah. Kata Koja Lisut, lepas asar nanti dia kena balik dah. Sebelum pulang, dia kena solat asar dekat surau. Datuk TJ nak buat kenduri kesyukuran sikit sebab sakit dia dah sembuh. "Ikut saja apa katanya," kata TJ.
Alright, sampai sini dulu sambungan cerita Bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.